Minda anda 10.20 minit pagi. Terima kasih kerana anda terus setia mendengarkan segmen Masyarakat dan Budaya. Dan kita masih lagi membincangkan topik kita pada pagi ini, itu perkahwinan dan kekeluargaan. Okey, Prof, boleh tak Prof kongsikan pendapat Prof, kenapa kita semua perlu berkahwin atau mendirikan rumah tangga dari sudut antropologi ni? Dari sudut antropologi, perkahwinan itu dilihat sebagai satu keuntungan sosial. Keuntungan sosial macam mana? Misalnya, kalau kita ada seorang adik perempuan, kita berkahwin dengan adik perempuan kita. Dari segi pembiakan, sudah mencukupi syarat. Tapi itu adalah satu langkah yang tidak bijak. Sebab itu dalam semua masyarakat, mereka mengharamkan perkahwinan di antara adik-beradik. Apabila kita memberikan adik perempuan kita kepada orang lain dan kita menerima daripada orang lain itu seorang perempuan untuk dijadikan isteri kita, maka terbentuklah satu jaringan sosial yang lebih luas. Kalau dulu kita ada seorang adik perempuan saja, apabila adik perempuan kita berkahwin dengan orang lain, kita akan mendapat adik-beradik lelaki tambahan. Dan kita akan mendapat ibu bapa tambahan. Daripada 2 ibu bapa, kita mendapat 4 ibu bapa. Itu tidak tergolong lagi nenek moyang yang akan bertambah. Jadi, konsep perkahwinan itu adalah perkahwinan bukan di antara satu individu dengan individu yang lain, tetapi di antara satu kumpulan manusia dengan kumpulan manusia yang lain, supaya mengeratkan jaringan ataupun network sosial yang lebih luas yang memberi keuntungan. Misalnya di kalangan orang Nuer di Afrika, mereka ada satu peribahasa mengatakan bahawa kami berkahwin dengan musuh kami. Kenapa mereka berkahwin dengan musuh mereka? Di kalangan orang Nuer, mereka ini adalah gembala lembu. Dan pada ketika tertentu, terdapat musim kemarau. Jadi mereka terpaksa membawa lembu mereka itu untuk meragut rumput di luar kawasan biasa mereka. Mungkin kawasan musuh. Tapi kalau kawasan musuh itu mereka sudah mempunyai hubungan kekerabatan, mereka akan mendapat hak untuk menghantar ataupun membawa lembu mereka itu meragut rumput di kawasan yang dulunya musuh mereka. Jadi keuntungan sosial ini adalah salah satu pertimbangan mengapa kita harus berkahwin di luar daripada keluarga kita. Dalam pepatah Jerman, apabila berlaku sesuatu perkahwinan, yang berkahwin itu bukan saja 2 pasangan, tetapi gerombolan lembu dengan gerombolan lembu, ladang sama ladang, ladang anggur sama ladang anggur. Bermakna perkahwinan itu dari segi konsep ekonomi dan politiknya, dia consolidation of property ataupun penyatuan harta benda dan juga resources untuk kebaikan bersama kedua-dua belah pihak. Jadi, apabila kita berkahwin, kita mesti lihat bahawa orang yang berkahwin dengan kita itu boleh tak dia memberikan keuntungan sosial kepada kita dan juga keuntungan politik. Zaman dulu Raja-Raja Melayu berkahwin, mengahwinkan anak-anak mereka dengan raja-raja daripada tempat lain supaya empire mereka itu dapat diperbesarkan, tidak berlaku permusuhan. Jadi dalam segi antropologinya, perkahwinan itu bukan saja untuk membiakkan tetapi untuk mewujudkan keuntungan sosial. Kalau di kalangan orang Australia, orang asli Australia, kalau kita tanya mereka, ini saya belajar antropologi dululah, kenapa kamu berkahwin dengan orang luar daripada kumpulan kamu? Dia kata, kalau kita kahwin dengan adik-beradik kita rugi. Sebab kalau kita berkahwin dengan orang luar, kita akan mendapat lebih banyak adik-beradik, lelaki dan perempuan. Dan adik-beradik ini akan membantu kita waktu memburu, bercucuk tanam dan juga dalam pelbagai perkara, termasuk mempertahankan diri kita sendiri. Itu yang kita sebut sebagai keuntungan sosial dalam perkahwinan. Itu yang dari perspektif masyarakat tradisional. Tapi dalam masyarakat moden sekarang, perkahwinan itu disalah faham bahawa di antara lelaki dengan perempuan saja. Jadi ipar dua saudara mara sebelah pihak suami ataupun sebelah pihak isteri itu dianggap sebagai satu beban.
Ini yang menjadikan punca masalah dalam masyarakat sekarang, mereka tak faham. Okey, doktor, kita akan sambung tentang apakah masalah ataupun isu dalam perkahwinan ni selepas ini, tapi kita akan berehat seketika, doktor, dan kita akan kembali selepas ini.